Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi subjek Sirah pelajaran 1 di bawah tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita ingat semula tentang pengenalan Perjanjian Hudaibiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hudaibiyah adalah merupakan sebuah tempat yang terletak di semenanjung Tanah Arab. Di sebelah mana? Mekah sebelah barat. Berapa jauh dia? Kiraan 40 km daripada Mekah. Kita boleh tengok dekat gambar dekat bawah tu. Bila berlakunya perjanjian damai ni? Antara siapa? Berlaku perjanjian damai ni antara kaum muslimin Madinah dengan kaum musyrikin Mekah. Bila berlaku? Hari apa? Bulan apa? Perjanjian damai ini berlaku pada hari Isnin bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Ia merupakan titik permulaan kepada kemenangan dan kejayaan umat Islam Madinah sehingga membawa kepada pembukaan kota Mekah oleh siapa? Oleh Rasulullah dan bersama tentera Islam. Islam dari mana? Madinah. Perjanjian damai ini dikenali sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Tajuk yang kedua yang kita dah belajar tentang sebab-sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Apa sebab? Apa peristiwa sebenar tentang perjanjian ni? Ingat lagi tak? Tentang apa pada asalnya? Rupa-rupanya? Kita ulang lagi. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah dan bersama dengan lebih kurang 1,400 orang sahabatnya, dia keluar dari Madinah. Dia nak pergi ke Mekah, tujuannya untuk menunaikan ibadah umrah. Dalam perjalanan, apa berlaku? Dia dapat maklumat daripada musyrikin Mekah. Dia dapat tahu orang musyrikin Mekah ni dah menunggu di Zituwa dengan kelengkapan senjata. Sebab apa? Dia nak menghalang kaum muslimin dari masuk Mekah. Apa berlaku? Akhirnya Rasulullah berhenti seketika di Hudaibiyah. Dia menerima utusan. Setelah dia menerima utusan tu, Rasulullah buat apa? Dia pergi hantar wakil. Siapa wakil daripada orang Islam? Sayyidina Osman, untuk bincangkan apa tujuan sebenar mereka semua pergi ke Mekah. Tadi apa tujuan dia? Ibadah. Cuma nak buat ibadah umrah je. Kan? Apa berlaku berikutnya? Maka musyrikin Mekah telah menyebarkan berita palsu yang mengatakan Saidina Osman tadi kena bunuh. Sebab apa? Dia nak suruh orang Islam ni takut. Takut dengan ugutan daripada orang musyrikin Mekah. Sebagai tindak balas Rasulullah, apa Rasulullah buat? Dia dan bersama sahabatnya memeterai janji taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan untuk memerangi musyrikin. Bagi apa? Apa tujuannya? Menuntut bela di atas kematian Saidina Osman. Maka bergegarlah pemberontakan itu daripada musyrikin. Dia rasa takut, bimbang. Apa dia nak buat kan? Serangan apa yang nak dibuat oleh orang muslimin kan? Orang Islam. Maka dia bebaskanlah. Dia nak bebaskan Saidina Osman. Dah bebaskan. Lepas tu dia utuskan, dia wakilkan Suhail bin Amru untuk memeterai perjanjian damai yang dinamakan Sulhu. Dekat mana? Dekat Hudaibiyah. Dia nak janji perjanjian damai yang dinamakan Sulhu di Hudaibiyah. Okey, tajuk kita pada hari ini berkaitan apa isi perjanjian Hudaibiyah. Apa yang dia buatkan? Apa syarat? Apa syarat yang dibuat kat Hudaibiyah? Nabi telah buatkan yang paling pertama sekali, dia menyatakan gencatan senjata selama 10 tahun. Lama tak 10 tahun? Kalau awak tambah umur 10 tahun, dah jadi berapa puluh umur awak? Kan? Betapa lamanya gencatan ni.
Gencatan tu apa? Tengok dalam kamus, okey? Okey, yang kedua. Orang Islam dibenarkan memasuki Mekah pada tahun berikutnya dan tinggal di Mekah selama 3 hari dengan hanya membawa pedang yang bersarung yang biasanya dibawa dalam perjalanan. Macam biasalah, kita tengok orang Arab kan, untuk buat senjata mungkin takut ada binatang berbisa ke, jadi ada senjata boleh bunuh dan selamatlah diri untuk teruskan perjalanan kan. Ini biasa. Itu antara isi perjanjian yang kedua, iaitu membenarkan orang Islam masuk Mekah, tinggal kat sana 3 hari. Syaratnya boleh bawa senjata bernama pedang, bukan senjata pistol, bukan, tapi pedang. Pedang tu mesti bersarung. Yang ketiga, isi perjanjian Hudaibiyah. Orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarganya hendaklah dikembalikan semula kepada keluarganya. Ini yang ketiga, dia kata kalau orang Quraisy daripada musyrik Mekah tu, dia lari ke pihak Islam tanpa persetujuan, tanpa restu keluarga, maka Rasulullah suruh dia balik. Pergilah balik dulu jumpa keluarga, minta restu dulu, baru boleh datang semula. Tu syarat dia. Yang keempat, isi perjanjian Hudaibiyah yang keempat, iaitu orang Islam yang lari ke pihak Quraisy tidak perlu dikembalikan kepada keluarganya. Faham tak kat situ? Bila orang Islam ni ada yang ragu-ragu dengan Nabi, kalau dia nak rasa nak berpihak pada Quraisy, tak payah balik semulalah pada keluarga. Nyeksa keluarga je lah kan. Kalau dah pergi ke Quraisy tu maknanya apa? Keluar Islam kan, murtad. Mana boleh. Tak ada siapa pun nak pergi keluar daripada Islam, sebab dia tahu Nabi tu ikut ajaran yang betul. Rugilah siapa yang tak ikut. Tu perjanjian yang keempat di Hudaibiyah. Yang kelima, isi perjanjian tersebut, orang Islam dan kaum Quraisy dibenarkan bekerjasama pada perkara yang membawa kebaikan. Itu je. Buat benda baik je boleh buat bekerjasama. Kalau buat benda jahat, Islam tak perlu ikut sama dengan Quraisy, sebab dia cuba menjatuhkan satu kaum tu. Kalau buat benda baik yang mendatangkan faedah, Nabi sarankan, Nabi setuju, Nabi ikut, Nabi cuba buat yang terbaik. Tu janji isi perjanjian Hudaibiyah. Dan isi perjanjian Hudaibiyah yang terakhir, dia tertera kat situ, yang keenam, seluruh bangsa Arab adalah bebas untuk mengadakan hubungan baik dengan orang Islam atau orang kaum Quraisy. Seluruh bangsa Arab, tak kira lah di pelosok negara Arab, mana-mana yang nak berhubung baik dengan orang Islam boleh. Quraisy pun boleh, dialu-alukan, bebas. Tak ada kata kau orang kaum Quraisy je kau kawan, jangan kawan orang Islam. Tak, Nabi tak kata begitu. Nabi kata boleh mengadakan hubungan baik dengan orang Islam, boleh, dengan orang Quraisy pun boleh. Tak ada syarat, bebas untuk mengadakan hubungan baik. Okey, setakat ini saja dahulu kita cerita tentang isi perjanjian Hudaibiyah yang ada 6. Okey, jumpa lagi episod akan datang. Ila liqa, ma'assalam, assalamualaikum.